Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan membentangkan tentang pemeriksaan cerun secara visual di Bukit Putus, Negeri Sembilan menggunakan kaedah UAV fotogrametri. Latar belakang menunjukkan kawasan kajian merupakan kawasan berbukit yang telah menjadi tumpuan utama dalam pembinaan jalan raya bagi memenuhi permintaan pelbagai pihak. Oleh itu, pemotongan cerun perlulah dilakukan untuk pembinaan jalan. Cerun ialah kawasan lereng bukit yang mempunyai darjah kecerunan lebih atau sama dengan 15 darjah. Cerun di jalan raya merupakan salah satu cerun buatan yang boleh menyebabkan tanah runtuh sekiranya tidak diselenggara dengan baik oleh pihak yang bertanggungjawab. Alat yang digunakan dalam kajian ini ialah pesawat udara tanpa pemandu yang juga dikenali sebagai drone yang boleh diterbangkan secara bebas hanya dengan menggunakan alat kawalan jauh. Alat ini mampu memetakan kawasan dengan pantas serta boleh menghasilkan gambaran fotogrametri. Selain itu, pemprosesan data boleh diperolehi daripada kaedah fotogrametri untuk menghasilkan imej di cerun kawasan kajian. Penyertaan masalah yang boleh dirungkaikan dalam kajian ini adalah kaedah konvensional yang diamalkan memerlukan tenaga bekerja untuk mendaki bukit bagi mendapatkan data dengan cara mengambil gambar menggunakan kamera secara manual. Hal ini akan melibatkan banyak tenaga bekerja dan meningkatkan kos pembayaran gaji kepada pekerja. Selain itu, aktiviti ini boleh menyebabkan kemalangan dan membahayakan diri kerana tidak mempunyai aspek keselamatan yang kukuh ketika ingin mendaki bukit bagi tinjauan kajian. Oleh itu, data yang diperolehi daripada kaedah konvensional tidak menyeluruh dan tidak tepat kerana teknik yang digunakan terlalu sukar untuk dijalankan dan mengambil masa yang lama serta memerlukan ketelitian yang tinggi. Objektif kami ialah merakam imej kawasan kajian dengan menggunakan UAV. Seterusnya ialah menghasilkan imej ortomozaik dengan menggunakan teknik UAV fotogrametri dan menganalisis data untuk menentukan keratan rentas cerun, kecacatan cerun serta kawasan tadahan air di kawasan kajian. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan kajian. Kepentingan kajian kami iaitu UAV digunakan untuk menghasilkan pemetaan cerun dan menganalisis kawasan kajian. Dengan ini, penggunaan UAV dapat memudahkan kerja-kerja dalam kajian kami. Kita teruskan dengan skop kajian. Skop kajian pertama kami iaitu menjalankan kajian di Bukit Putus, Negeri Sembilan. Yang kedua, menggunakan UAV Phantom 4 Pro V2.0 dan digunakan bersama dengan perisian Pix 4D Mapper. Cerun terdapat dua jenis. Jenis yang pertama iaitu cerun buatan manusia. Jenis yang kedua iaitu cerun semula jadi. Risiko kegagalan cerun menyebabkan kerosakan harta benda. Terdapat tiga jenis kegagalan cerun. Yang pertama iaitu aliran lumpur, yang kedua iaitu gelinciran dan yang ketiga gelongsoran tanah. Di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan. Yang pertama iaitu beban, kejelekitan, pengaliran, tekanan air liang, kecerunan dan yang terakhir iaitu geologi. Terdapat kaedah penyelenggaraan cerun. Kaedah penyelenggaraan cerun membersihkan serpihan daripada kemudahan air ribut. Dan yang kedua, membaiki atau menggantikan bahagian yang rosak. Yang ketiga iaitu membersihkan lubang saliran. Dan pelbagai lagi kaedah penyelenggaraan cerun yang kita boleh lihat di sini. Definisi UAV. UAV ialah akronim bagi Unmanned Aerial Vehicle, iaitu di mana sebuah pesawat tanpa pemandu di dalamnya. UAV mampu menghasilkan data dalam masa yang singkat. Kamera resolusi tinggi yang dipasang pada UAV boleh menghasilkan data yang baik walaupun berada dalam keadaan yang tidak optimum. Klasifikasi UAV adalah penting dalam pemilihan drone yang diinginkan. Antaranya ialah saiz UAV, julat ketahanan dan ketinggian UAV serta pengelasan berasaskan berat UAV. Bagi saiz UAV terdapat 4 kelas iaitu UAV ultra kecil, UAV kecil, UAV sederhana dan UAV besar. UAV ultra kecil mempunyai maksimum panjang lebar sayap lebih rendah daripada 7.5 cm, manakala UAV kecil adalah di antara 15 hingga 20 cm. UAV sederhana ialah di antara 2 meter hingga 10 meter dan UAV besar maksimum panjang lebar sayap haruslah melebihi 10 meter. Seterusnya ialah kelas bagi julat ketahanan dan ketinggian UAV. Kelas bagi klasifikasi ini terbagi kepada 4 iaitu UAV jarak paling dekat, UAV jarak dekat, UAV jarak pertengahan dan UAV ketahanan. Seterusnya ialah pengelasan berasaskan berat. Penyelidik dan organisasi telah mengklasifikasikan UAV kepada 10 kelas berasaskan beratnya. Kebiasaannya UAV digunakan dalam pemantauan dan pemeriksaan kawasan serta pengawasan sesuatu kawasan.
Banyak kelebihan menggunakan UAV pada masa kini, antaranya ialah mudah diangkut, mudah dikendalikan, mudah dilancarkan, mudah dipasang. Kebanyakan UAV mempunyai kos yang rendah serta dapat menjimatkan masa dalam pengambilan data. Selain itu, hasil imej yang diperoleh juga jelas. Dalam kajian ini, jenis UAV yang digunakan ialah Phantom 4 Pro V2.0. Drone ini memerlukan 30 minit penerbangan untuk pengambilan data dan gambar. Penggunaan UAV ini juga tahan lasak. Kesimpulannya, penggunaan UAV ini telah membantu dalam kajian pemeriksaan cerun secara visual yang dijalankan di Bukit Putus, Negeri Sembilan. Pesawat kecil dengan kamera resolusi tinggi ini digabungkan dengan platform yang sangat ringan, digunakan sebagai salah satu sistem pemerolehan data untuk menangkap imej digital dari udara. Penggunaan teknologi UAV bukan sahaja untuk menghasilkan data yang lebih jelas dan terperinci, malah kos operasi untuk menjalankan kajian juga adalah rendah. Bagi kaedah fotogrametri boleh ditarifkan sebagai seni, sains dan teknologi untuk mendapatkan maklumat data objek fizikal dan persekitaran melalui beberapa proses. Antara proses kaedah fotogrametri adalah proses merakam, mengukur dan mentafsir imej fotografi. Fotogrametri dapat diklasifikasikan kepada 3 bahagian, iaitu fotogrametri udara, fotogrametri bumi dan fotogrametri angkasa. Fotogrametri udara melibatkan fotograf yang diambil dengan kamera metrik yang diletakkan di perut kapal terbang ataupun penggunaan UAV. Manakala fotogrametri bumi pula melibatkan fotograf yang diambil di atas permukaan bumi dengan menggunakan kamera metrik ataupun kamera bukan metrik. Fotogrametri angkasa pula melibatkan fotograf yang diperoleh dari alat penderia jarak jauh seperti penderia multispectral. Seterusnya, fotogrametri terbahagi kepada 3 jenis, iaitu fotogrametri format besar, fotogrametri format kecil dan fotogrametri rentang dekat. Fotogrametri format besar menggunakan pesawat berawak bagi menjalankan proses pemetaan serta memerlukan ketelitian yang tinggi untuk menghasilkan data yang lebih baik. Fotogrametri kecil juga digunakan untuk pemetaan, namun ianya lebih mudah untuk dikendalikan kerana ianya menggunakan UAV dan mempunyai ketelitian yang lebih rendah. Bagi fotogrametri rentang dekat, ianya digunakan untuk teknologi pemodelan pada bangunan dan manusia. Jarak antara kamera dengan objek cukup dekat untuk memodelkan objek secara terperinci. Akhir sekali, kelebihan kaedah fotogrametri adalah menjimatkan masa, data yang diperolehi lebih tepat, kos yang rendah dan boleh digunakan dalam pelbagai keadaan. UAV fotogrametri dapat mengukur sesuatu tempat dengan lebih terperinci serta dapat menghasilkan foto udara dari seluruh kawasan yang ingin dikaji. Selain itu, penggunaan UAV fotogrametri juga boleh mengesan koordinat dan dapat menghasilkan peta ortofoto di sesuatu tempat. Platform pengukuran fotogrametri dikawal dari jauh tanpa melibatkan juruterbang yang sebenar. Dan penggunaan fotogrametri UAV dapat menghasilkan ketepatan data yang hampir sama dengan data GPS. Maka, ia sesuai untuk digunakan semasa kerja lapangan kerana dapat menghasilkan peta yang jelas selain mempunyai kelebihan dari segi penjimatan masa dan mempunyai kos yang rendah. Pix4D merupakan salah satu perisian unik fotogrametri dalam pemetaan menggunakan drone kerana dapat memperolehi imej data. Pix4D ini serasi dengan mana-mana UAV yang berfungsi sebagai alat pengumpulan data. Data yang diperolehi boleh dieksport ke program lain. Pix4D ini juga membantu dari segi keselamatan dan ketetapan data. Pix4D terbagi kepada 2, iaitu Pix4D Capture dan Pix4D Mapper. Pix4D Capture adalah aplikasi yang digunakan untuk menangkap imej kawasan pada masa setiap 5 saat mengikut laluan yang telah ditetapkan dalam aplikasi yang telah dimuat turun dalam telefon pintar. Seterusnya ialah Pix4D Mapper. Pix4D Mapper boleh menukarkan imej yang diambil menjadi peta 2 dimensi dan model 3 dimensi. Pix4D Mapper dapat menghasilkan koordinat yang tepat di sesuatu kawasan. Seterusnya ialah Global Mapper software. Global Mapper merupakan alat visual yang boleh memaparkan set data raster atau vektor ketinggian. Ia dapat membenarkan pengguna untuk menukar, mengedit, mencetak dan mencipta track GPS untuk digunakan dalam data GIS dalam bentuk pakej perisian. Software ini juga mampu menghasilkan gambaran yang lebih cekap dan berkesan. Mereka asas untuk melakukan pemeriksaan cerun secara visual menggunakan kaedah fotogrametri. Antaranya ialah perancangan penerbangan, pengambilan imej, pemprosesan imej dan analisis data. Jadi baiklah kita pergi kepada proses yang pertama, iaitu proses perancangan penerbangan. Di sini kita terdapat 2, iaitu sebelum dan semasa. Yang pertama, kita pergi kepada sebelum dulu. Yang pertama iaitu menghadiri taklimat berkaitan dengan cara penerbangan yang betul. Yang kedua
iaitu memasang aplikasi Pitch4D Capture dalam telefon pintar. Yang ketiga, menentukan corak penerbangan. Yang keempat, ketinggian penerbangan hendaklah ditentukan. Yang terakhir sekali iaitu memastikan sistem penentu dudukan iaitu GPS disambungkan dengan telefon pintar. Jadi, itu pilihan yang warna hijau adalah aplikasi Pitch4D Capture. Jadi kita teruskan dengan semasa. Yang pertama iaitu segala perkakasan telah disediakan dan aplikasi telah dibuat turun. Yang kedua, memastikan kedudukan drone dengan mengawal drone tidak terlalu jauh bagi mengelakkan kehilangan capaian. Seterusnya ialah pengambilan imej. Seperti yang boleh kita lihat dalam kajian ini, bentuk penerbangan UAV ialah imej misi poligon. Corak ini dipilih bagi mendapatkan pengambilan gambar yang lebih sistematik dan dapat menjimatkan masa pengambilan data. UAV diterbangkan pada ketinggian 160 meter bermula dari longkang cerun sehingga puncak cerun yang tiada halangan dengan jarak ketinggian penerbangan UAV dari puncak cerun ditetapkan sejauh 20 meter untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas. Keluasan kawasan penerbangan yang dilakukan ialah seluas 92,883.26 meter persegi. Kedudukan kamera semasa pengambilan imej menggunakan UAV adalah 90 darjah dari ufuk, 80% tindihan dari bahagian hadapan dan 70% di bahagian sisi. Kelajuan penerbangan drone disetkan tahap laju. Tempoh penerbangan kawasan kajian adalah selama 8 minit 20 saat untuk panjang dan lebar kawasan kajian. Kemudian ialah pemprosesan imej. Pitch4D Mapper ialah perisian fotogrametri yang digunakan untuk memproses imej. Hal ini kerana perisian ini boleh menghasilkan imej automozaik, model rupa bumi dan permukaan digital yang lengkap. Proses ini mempunyai 3 fasa yang perlu dilalui untuk memperoleh hasil tersebut. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah, fasa pertama yang dilakukan ialah initial processing, diikuti dengan point cloud and mesh dan DSM Ortho Mosaic and Index. Sebanyak 106 gambar telah diproses dalam perisian ini. Untuk pengetahuan, proses fasa kedua amat penting untuk memberikan ketepatan imej yang lebih baik dalam menghasilkan imej DTM, DSM dan Orthomosaic sekaligus dapat memaparkan imej yang jelas dan tepat untuk sesebuah peta. Pada fasa ketiga, imej DTM, DSM dan Orthomosaic yang lengkap boleh diperolehi. Setelah selesai melakukan ketiga-tiga proses, hasil yang lengkap boleh diperolehi. Analisis penentuan cerun. Analisis cerun ini adalah untuk mendapatkan darjah kecerunan di kawasan kajian seperti rajah di sebelah. Imej automozaik bagi kedua-dua cerun dibahagi kepada 3 kerata rentas untuk memudahkan proses analisis. Cerun 1 mempunyai 3 bahagian kerata rentas iaitu A, B dan C. Hasil analisis yang diperolehi daripada graf kerata rentas seperti gambar darjah di bawah adalah jarak 3D, cerun dan perbezaan cerun. Sama seperti cerun 2, cerun 2 juga mempunyai 3 bahagian kerata rentas iaitu D, E dan F. Hasil analisis yang diperoleh daripada graf kerata rentas seperti gambar rajah di bawah adalah jarak 3D, cerun dan perbezaan cerun. Hasil data menunjukkan sudut kecerunan bagi kerata rentas A adalah 33.04 darjah, kerata rentas B 42.17 darjah dan kerata rentas C adalah 39.81 darjah. Bagi cerun kedua pula, kerata rentas D 30.80 darjah, kerata rentas E 39.00 darjah dan F 35.69 darjah. Setelah membuat kiraan, sudut kecerunan 1 adalah 38.34 darjah manakala cerun 2 adalah 35.16 darjah. Maka, hasil kajian menunjukkan kelas cerun di Bukit Putus bagi kedua-dua cerun adalah melebihi 35 darjah iaitu kategori G yang merupakan cerun yang sangat curam. Analisis kecacatan cerun. Setelah diteliti dengan betul, terdapat 2 jenis kerosakan yang berlaku iaitu rekahan dan hitupan tumbuhan. Setiap kerosakan diberi singkatan nama cracking iaitu CK. Terdapat 5 rekahan dan 8 hitupan tumbuhan yang dapat dikenapasi dalam analisis ini. Terdapat beberapa masalah yang ada pada cerun, sebagai contoh rekahan. Ini kerana cerun di Bukit Putus merupakan cerun konkrit yang mempunyai potensi tinggi untuk rekahan berlaku. Kerosakan ini perlu diselenggara untuk mengelakkan air meresap masuk melalui lubang yang terdapat pada rekahan dan masuk ke bawah longkang cerun. Hitupan tumbuhan pada cerun juga menjadi faktor kepada masalah struktur saliran.
Hal ini kerana pertumbuhan-tumbuhan ini akan menyebabkan sekatan laluan pada saliran sehingga menyebabkan air yang mengalir tidak mengikut saluran yang telah disediakan, malah akan melimpah. Analisis kawasan tadahan air. Seperti gambar rajah di sebelah, terdapat 7 kawasan tadahan air bagi kedua-dua cerun ini. Kaedah analisis tadahan air ini adalah untuk menganalisis sama ada aliran air pada cerun ini melalui saluran yang betul serta mengalir terus ke kawasan longkang. Selain itu, ianya juga untuk memeriksa keadaan sistem saliran cerun sama ada saliran itu boleh mengalirkan air ke saluran yang utama tanpa sebarang sekatan seperti saluran tersumbat. Bab 5 menerangkan kesimpulan dan cadangan. Kesimpulan yang diperolehi dalam kajian ini iaitu dapat mengenal pasti jenis cerun yang terdapat di Malaysia. Yang kedua, dapat mengetahui kaedah penyelenggaraan cerun yang berisiko. Yang ketiga, dapat mengenal pasti jenis klasifikasi UAV. Yang keempat, dapat memahami kaedah UAV fotogrametri yang digunakan dalam kajian. Dan akhir sekali, dapat menjelaskan perjalanan proses yang akan dijalankan secara teori. Cadangan dalam kajian ini iaitu pertama, kemahiran dalam menganalisis cerun ini sangat berguna bagi pelajar dalam memudahkan kerja proses kajian. Yang kedua, pihak berkuasa juga haruslah memainkan peranan penting dalam memastikan setiap cerun yang didapati. Yang ketiga, pelajar perlu meningkatkan kemahiran teknikal iaitu dalam menggunakan perisian seperti Pix 4D Mapper dan Global Mapper. Akhir sekali, mengelakkan tahap kerosakan cerun semakin meningkat atau berbahaya dengan rutin penyelenggaraan cerun, memastikan saliran cerun optimum. Penyelenggaraan dilakukan dan pemeriksaan cerun dijalankan bagi mengenal pasti tanda-tanda kegagalan cerun.